Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 6 matematik tambahan tingkatan 4 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada bahagian terakhir untuk bab ini iaitu 6.3 aplikasi hukum linear. Dalam bab ini kita akan lihat jenis soalan di mana biasanya kita akan melibatkan penyelesaian masalah di mana kita akan diminta untuk melukiskan satu graf garis lurus dan juga mencari nilai untuk suatu huruf yang biasanya berada di keturunan atau pintasan Y dan juga boleh berada di salah satu koordinatnya. Soalan biasanya akan agak panjang kerana dia akan menghuraikan suatu situasi. Jadi untuk bahagian ni kita ada langkah-langkah penyelesaian yang perlu kita rujuk dahulu. Jadi dalam buku teks pun kita sebenarnya ada 4 langkah dan saya buat kesimpulan lagi untuk kita gunakannya secara spesifik. Jadi pertama sekali, macam mana kita nak lukiskan graf itu, kita perlu kena pasti dahulu apakah pemboleh ubah yang diminta pada paksi X dan paksi Y. Biasanya paksi Y yang lebih penting kerana paksi Y itu membolehkan kita tahu sama ada kita perlu darab dengan X atau bahagi dengan X. Dan kedua tu, kita akan susun semula persamaan tu. Biasanya persamaan yang diberi dalam soalan tu adalah persamaan hubungan tak linear. Maksudnya kita tidak dapat lukiskan satu garis lurus daripada persamaan tersebut sehingga kita buat penyusunan semula untuk menjadi satu persamaan linear. Jadi kalau anda masih ragu-ragu tentang penyusunan semula persamaan tu, anda boleh rujuk video bahagian 2 yang sudah saya upload sebelum ini. Jadi selepas tu kita perlu kira semula nilai-nilai yang perlu kita plot. Iaitu kalau kita diberi nilai X dan Y itu, kita perlu kira semula nilai pemboleh ubah untuk paksi X dan paksi Y kita. Dan selepas tu kita akan lukiskan graf tersebut. Dan selepas kita lukiskan graf, biasanya kita perlu dapatkan maklumat daripada graf untuk menentukan nilai huruf yang dikehendaki oleh soalan. Jadi mari kita lihat satu contoh soalan yang saya dapat daripada buku teks muka surat 166 iaitu contoh 9. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengetahui kesan tumbesaran bagi sejenis tumbuhan terhadap kepekatan suatu hormon. Bacaan nilai daripada eksperimen tersebut telah dicatatkan dalam jadual di bawah. Tumbesaran tumbuhan itu dan kepekatan hormon dihubungkan oleh persamaan P sama dengan 180 tambah RK tolak dengan SK kuasa 2 dengan R dan S ialah pemalah. Jadi kita biasanya akan diberikan nilai untuk kita punya K dan P dan soalan yang pertama adalah kita perlu plotkan graf P tolak 180 per K melawan K dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X. Jadi di sini kita diberi sudah apakah pemboleh ubah untuk kita punya paksi Y dan paksi X. Di sini paksi Y kita adalah gunakan P tolak 180 per K. Maksudnya kita perlu susun semula daripada persamaan ini. Jadi kita salin semula persamaan tu dahulu. P sama dengan 180 tambah RK tolak dengan SK kuasa 2. Jadi selepas tu kita cuba bandingkan dengan pemboleh ubah untuk paksi Y. Jadi di sini kita ada tolak 180. Maksudnya kita pernah pindahkan dulu tolak 180 ini. Jadi daripada tambah akan jadi tolak. Jadi P tolak 180 sama dengan RK tolak dengan SK kuasa 2. Selepas tu kita nampak ada lagi bahagi K. Maksudnya semua di sini kita perlu bahagi K. Jadi kita tulis semula saja semua dengan bahagi K. Dan ini pun bahagi K. Ini pun bahagi dengan K. Jadi kita permudahkan yang belakang. Depan ni sudah kita siap. Jadi kita hanya buat yang belakang ni. RK per K itu kita akan jadi R sahaja. Yang ini pula kita K per K. K kuasa 2 bahagi K, kita akan potongkan kuasa 2 ni tinggal 1, jadi SK. Jadi di sini, mana kita punya paksi Y? Paksi Y kita adalah ini, iaitu P tolak dengan 180 per K. R ini adalah sesuatu pemalah sahaja, maksudnya ini adalah kita punya pintasan Y. Dan kita punya X tu, paksi X adalah K. Dan kita punya S ni adalah kita punya keturunan. Jadi itulah macam mana kita dapatkan P tolak 180 per K lawan dengan
K. Jadi selepas kita sudah bentukkan atau susun semula persamaan tu, kita perlu kira semula kita punya koordinat. Sebab kenapa? Sebab kita punya pemboleh ubah untuk paksi Y sudah berubah. Iaitu kita akan gunakan P tolak 180 per K. Jadi kita akan gunakan nilai yang diberi itu. Lepas tu kita perlu buat pengiraan. Jadi P ini adalah nilai apa? Nilai 181 tolak 180 bahagi dengan nilai K iaitu 1. Iaitu 1 bahagi 1 tinggal 1. Lepas tu kita teruskan. Ini adalah 179.7 tolak 180 bahagi dengan 3. Maka ini akan dapat negatif 0.1. Jadi kita teruskan untuk nilai yang lain. Dan kalau kita carikan, kita akan dapat ni 178 tolak 180. Dan ini memang akan dapat nilai negatif sebab atas tu adalah nilai negatif. Dapat ini negatif 0.5. Dan kita teruskan dengan sendiri untuk kirakan semua. Dan di sini saya jimat masa dengan gunakan graf yang lukiskan daripada buku teks. Dan saya akan ajar semua macam mana kita nak kirakan nilai untuk S dan R. Jadi di sini apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tahu manakah posisi mereka. Iaitu buat perbandingan Y sama dengan MX tambah C. Jadi seperti apa yang saya kata tadi, ini adalah kita punya Y, ini adalah kita punya X. Sebab kenapa? Kita lihat daripada kita punya paksi pun sama juga. Ini Y dan ini adalah X. Jadi apa yang kita perlu cari adalah kita punya S dan juga kita punya R. Untuk S ni adalah kita punya keturunan dan untuk R ini adalah kita punya pintasan Y. Dan antara dua tu, pintasan Y adalah lebih senang cari sebab kita boleh cari terus daripada graf. Jadi kita punya R itu adalah sama dengan pintasan Y, iaitu kita cari terus daripada graf. Jadi kita setakat perlu bacakan skala atau koordinat daripada graf. Jadi ini 2 cm sama dengan 1. Maksudnya setiap petak kecil ini adalah 0.1. Jadi kita setakat kirakan 1.1, 1.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Jadi ini R kita adalah sama dengan 1.6. Jadi setakat macam tu aja. Lepas tu kita punya M. M atau kita punya S tu adalah satu keturunan. Jadi kita punya negatif S tu adalah sama dengan keturunan. Dan untuk kirakan keturunan tu, kita mesti perlukan dua koordinat. Iaitu kita boleh gunakan titik yang satu-satu tadi. Dan satu lagi kita boleh gunakan titik ini iaitu 10 negatif 4. Jadi kita boleh kirakan keturunan tu dengan Y tolak Y. Negatif 4 tolak dengan negatif 1 bahagi dengan 10 tolak 1. Jadi di sini kita akan dapat negatif 5/9. Dan jangan lupa juga depan ni adalah negatif S. Jadi kita kirakan kita akan dapat nilai apa. Jadi di sini kita akan dapat negatif 0.5555 dan kita bundakan untuk dapatkan dua tempat perpuluhan saja iaitu negatif 0.56. Dan disebabkan kedua-dua belahnya adalah negatif, maka kedua-dua belah tu dibahagikan dengan negatif, maka S tu sama dengan 0.56. Jadi setakat itu saja untuk soalan ini, iaitu bahagian pertamanya adalah kita diminta untuk plotkan satu graf garis lurus. Lepas tu kita perlu gunakan maklumat daripada graf tu untuk mencarikan nilai untuk sesuatu huruf. Biasanya huruf itu akan berada di sama ada keturunan atau di pintasan Y. Dan kadang-kadang huruf tu juga boleh berada di salah satu koordinatnya. Jadi bahagian penyelesaian masalah itu saya nampak kebanyakan soalannya lebih kurang sama seperti ini. Dan saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk menyelesaikan masalah. Jangan bimbang apabila anda lihat soalan itu panjang lebar. Sebenarnya apa yang diminta itu adalah sangat mudah sahaja. Jadi anda setakat perlu buat banyak latihan. Dan penyelesaian masalah itu sebenarnya adalah sesuatu yang agak mudah sahaja. Jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe untuk video-video seterusnya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.